Baik, soalan yang ketiga kita sambung. Bila diberi gambar dan jadual, cikgu prefer kamu pilih jadual untuk cari pemboleh ubah. So, yang di belakang insyaAllah dia akan jadi apa? PB. Dan di depan ini P, akan jadi PM, kan? PM. Okey. PUM biasanya kena cari kat gambar ataupun penyataan. Tengok gambar apa yang sama. Oh, yang sama tali boleh. Jenis tali, ketinggian tali. Apa tu lagi? Daya yang sama. Ni PUM. Biasanya PUM tak ada pada jadual lah. Kena cari pada gambar ataupun penyataan. Cari benda yang sama. Okey, so pemboleh ubah yang dimanipulasi adalah PM. Pemboleh ubah yang bergerak balas adalah PB. Pemboleh ubah yang dimalakan adalah PUM. Hak ni jangan lupa PM juga dikenali sebagai faktor yang diubah. PB juga dikenali sebagai faktor yang diperhatikan. Dan PUM juga dikenali sebagai faktor yang ditetapkan. Cikgu rasa tak ada masalah pun. Boleh jawab dah. Kalau macam jisim tu tak perlu jenis lah sebab jisim tu sendiri sudah merujuk kepada parameter. So tak perlu tulis jenis jisim. Sebab jisim itu sendiri merujuk kepada parameter. Okey, pemboleh ubah bergerak balas, salin baliklah yang ni. Masa yang diambil untuk tin berhenti berayun. Nak tulis boleh sebab dalam fasa belajar ni kita nak cepat kan. So buat je lah anak panah macam cikgu ni. Janji tahu. Okey, faktor yang ditetapkan pemboleh ubah yang dimalarkan. Tulislah tadi jenis tali, panjang tali, daya yang sama. Daya pun boleh. Jenis daya tu tak perlulah sebab daya itu sendiri merujuk kepada parameter. Ya. Tulis satu je. Okey, kita mula dengan hipotesis. Jika PM tambah operasi, maka PB. Okey, kita nak pilih PM yang mana? Mana-mana yang kita suka. Tidak ada masalah. Cikgu rasa cikgu nak pilih PM 600. So, cikgu letak jika dekat PM, maka dekat PB. Tapi harus diingat bila dia angka, kita kena tukar kepada ayat. Tak boleh tulis 30. Kita kena tukar kepada ayat perbandingan. Contohnya kalau 30 ini adalah lebih, masa ni lebih panjang, lebih lama. Jangan tulis 30. Salah. Sayang. Sebab apa? Konsep kamu tahu nak buat. Cara kamu tahu nak buat. Tapi bila kamu tulis jawapan, kita tulis 30. Terus hilang markah. So, yang tak ada lagi operasi. Apa operasinya? Siapa boleh bagi tahu Di cikgu ayat. apa operasi? Ya, diayunkan. So, ini adalah operasinya. Gabung sahaja ayat. Jika jisim tin 600 gram diayunkan, maka masa yang diambil untuk tin berhenti berayun lebih lama. Cikgu harap sangat hipotesis ini tidak mendatangkan masalah untuk korang lah. Pemboleh ubah, hipotesis, sepatutnya kamu dah boleh dah boleh buat sebab jawapan memang ada pada soalan. Cuma selebihnya itu adalah latihan lah. Latihan kamu. Kena selalu buat latihan lah. Dia hipotesis ni mudah aja. Macam sains ni dia tak perlu menulis pun. Dia tak macam matematik tau. Matematik dia perlu menulis. Kalau macam sains, kau tengok je kau dah tahu dah. Kalau cikgu tanya macam ni, apa PM-nya? PM-nya jisim tin cikgu. Apa PB-nya? Kan, tanpa menulis pun kamu memang boleh jawab. Macam hipotesis, tanpa menulis pun memang kamu boleh jawab. So, nak belajar sains ni mudah aja. Tidak perlu menulis, sekadar melihat soalan, lepas tu bercakap. Aku tahu hipotesis ni apa. Aku tahu PM ni apa. Okey, so pemerhatian kita fokusnya hanya kepada PB. Ingat pemerhatian, ingat PB. So, kalau diberi jadual, letakkan nombor 1 pada PB. Letak nombor 1 pada PB, nombor 2, nombor 3, nombor 4. Sehingga nombor 4 je lah sebab ni angka. Bila angka, yang ni automatik kita kena tukar kepada ayat lebih singkat, lebih cepat. Jadi ayat pemerhatiannya
Tengok, tak perlu menulis pun tapi memang cikgu dah boleh bagi jawapan. Masa yang diambil untuk tin berhenti berayun bagi jisim tin 200 gram lebih singkat berbanding 600 gram. Kamu tak perlu menulis pun tapi kamu tahu jawapan. Okey, beres pemerhatian. Boleh sampai sini tak? Boleh. Bagi tangan sikit. Bagi tangan, bagi tangan. Boleh cikgu, boleh. Okey. Inference. Inference adalah memberi sebab. Okey, andai kata cikgu spesifikkan sebab yang cikgu nak daripada kamu. Mengapakah jisim 200 gram mengambil masa yang lebih singkat untuk berhenti? So, ideanya seperti mana yang cikgu kata, bila nampak inference je, idea dia cari dekat kepala soalan. Mana kepala soalan? Ini untuk mengkaji inersia bagi dua objek yang berbeza. Cari idea dekat kepala soalan, lepas tu cari PB. Mana PB-nya? PB-nya of course inersia. Ya, hafal sajalah. Kalau nampak soalan inersia, inersia akan jadi PB. Jisim akan jadi PM. Hafal sahaja. Okey, inersia ni ada dua alasan. Inersia ni ada dua alasan. Satu inersia besar, satu inersia kecil. Jadi, kalau soalan tanya, mengapa jisim 200 gram mengambil masa yang lebih singkat untuk berhenti? Bermakna, jawapannya ialah kerana inersianya, ambil idea dekat sini. Kerana inersianya lebih besar ke lebih kecil? Lebih kecil. Kerana inersianya lebih kecil. Siapa yang masih tak faham konsep inersia? Inersia ini bergantung kepada jisim. Kalau jisim kecil, maka inersia pun kecil. Kalau jisim besar, maka inersia pun besar. Okey, contoh. Ada dua objek, satu lori trailer, satu motosikal. Bergerak dengan kelajuan yang sama. Kita tahu lori trailer tu memang jisim dia besar. Jadi inersia yang dihasilkan oleh lori trailer juga adalah besar. Kamu kena faham konsep tu. Lagi besar jisim, lagi besar inersia. Okey, definisi secara operasi bagi inersia lebih besar. Bila nampak definisi secara operasi, gariskan, kemudian kurungkan perkataan selepas bagi. Lepas tu buat tapak. Dot. Dot. Ialah dot yang ditunjukkan oleh dot apabila dot. So apa perkataan selepas bagi? Inersia lebih besar. Inersia lebih besar. Iyalah. Kuat berapa yang kan? Kosong sikit. Inersia ni apa ya? Okey. Keadaan. Okey, kejap. Inersia ialah... Okey, cuba tengok. Apa PB-nya dekat sini? Nampak tak apa ni? Inersia ialah nilai yang ditunjukkan, bacaan yang ditunjukkan oleh masa yang diambil. Ni. Ni angka kan? Kalau angka ini dia lebih kepada bacaan. Keadaan ni kalau boleh kita macam ni. Dia bukan tak boleh guna tapi untuk situasi tertentu. Inersia ialah keadaan yang ditunjukkan oleh masa. Tak sesuai kan? Keadaan yang ditunjukkan oleh masa. Dia bacaan yang ditunjukkan oleh masa yang diambil untuk tin berhenti berayun. Sebab Cikgu. Macam mana kita nak tahu nak guna untuk perkataan bacaan? Bacaan, angka, nilai apabila di sini adalah angka. Ni adalah angka. Bila kamu nampak ni angka ni, of course ini adalah bacaan ataupun nilai ataupun ukuran. Tengok pada PB dia. Boleh tak?
Boleh. Kita try dulu sebab sebelum ni memang cikgu akan ajar keadaan, proses. Tapi sekarang ni dia lebih spesifik. Jadi bila kat sini menunjukkan angka, jadi cikgu rasa yang paling sesuai adalah bacaan. Bacaan yang ditunjukkan oleh masa. Nilai, angka yang ditunjukkan oleh masa. Bacaan maksudnya bila nampak nombor tadi, sama ada dia bacaan, dia angka ataupun dia nilai. Cikgu ambil bacaan lah. Yang ditunjukkan oleh masa yang diambil untuk tin berhenti berayun. Ada lagi tak ayat dia? Kalau inersia lebih besar, maksudnya masa yang diambil untuk berhenti berayun lebih apa agaknya ya? Lebih lama. Lebih lama. Yang inilah inersia besar kan? So, ini lebih lama. Masukkan dalam tapak yang ketiga. Masa yang diambil untuk tin berhenti berayun lebih lama. Apabila, okey, apa operasi dia? Diayunkan. Apa yang diayunkan? Tin. Tin diayunkan. Okey. Untuk DSO, kita tengok bahagian mana yang kita lemah. Tapak yang pertama ke, tapak yang kedua ke, tapak yang ketiga ke, tapak yang keempat. Tapi cikgu sangat pasti tapak pertama ni kamu lepas je. Tak ada masalah. Bahagian ni mungkin kamu keliru sikit. Nak ganti dengan bacaan ke, proses ke, bahan ke. Yang ni cuba kamu train, berlatih. Yang ini tempat untuk PB. Pemerhatian. Pemerhatian kat sini je, area sini je yang kamu kena tengok. Area sini je. Masukkan di tapak yang ketiga. Dan tapak yang keempat adalah untuk operasi. Siapa rasa DSO dia masih lagi lemah, cikgu sarankan dia kuasai dulu yang ni. Tapi kalau dia rasa cikgu saya dah memang menguasai PM, PB, PUM, hipotesis dan pemerhatian. Bila kamu dah kuasai, cikgu sarankan kamu by hook, by crook kena mahirkan DSO dan inference. Tapi kalau hari ini masih merangkak lagi, abaikan dululah sementara inference dan DSO. Ya, ingat pesan cikgu, siapa yang merangkak lagi bahagian ini, dia kena berlatih yang ini dulu. Okey, langkah berjaga-jaga. Macam mana tadi cikgu ajar? Gariskan dulu langkah berjaga-jaga. Dan fokus kita adalah kepada PUM. Mulakan dengan ayat memastikan. Memastikan apa yang sama tadi? Jenis tali. Jenis tali yang sama. Memastikan daya yang sama pun boleh. Ya. Tali yang sama. Okey, habis yang ni. Sampai sini boleh tak? Bagi tangan sikit. Okey. Last one. Okey, jadual 1 menunjukkan keputusan ujian larutan metilina biru terhadap 50 mililiter bagi 3 sampel air berbeza di sebuah kawasan perumahan. Okey, so yang di belakang akan jadi PB. Senang aja insyaAllah. Yang di depan akan jadi PM. Dan PUM-nya kita kena tengok pada statement. So, ujian larutan metilina biru terhadap 50 ml. Maksudnya ini adalah isi padu air. Isi padu air mesti sama. Ini adalah PUM. Air longkang 50 ml. Air kolam 50 ml. Air hujan 50 ml. Jadi dia kena sama isi padunya. So, yang ini PM, ini PB, ini PUM. Cikgu rasa tak ada masalah. Dimanipulasi jenis sampel air, bergerak balas, masa yang diambil untuk warna larutan metilina biru luntur. Tak ada masalah kan? Cuba bagi tangan. Iziani. Hujan-hujan ni tak payah turun ke laut. Bahaya. Ya? Pantai bergelora Iziani. Dimalakan. Tadilah isi padu air. Masuk sini. Siap. Okey, hipotesis.
Jom nak pilih yang mana? Kalau cikgu lah cikgu tak suka pilih yang sedang-sedang. Cikgu suka pilih sama ada lebih cepat sebab masa kan. Bila masa dia jadi lebih cepat ke lebih singkat ataupun lebih panjang, lebih lama. Cikgu suka ambil yang, cikgu tak suka ambil lah yang sedang-sedang macam ni, tak suka. Cikgu suka ambil sama ada ni lebih lama ataupun 15 itu lebih singkat. Cikgu nak ambil air hujan lah. Okay, jika, maka. Operasinya apa? Dia masukkan apa dalam air hujan tu? Dia masukkan apa dalam air hujan tu ya? Dia Larutan metil biru. Ya, so ini dia masukkan. So ini operasi dia. Tengok cikgu gabung ayat. Jika air hujan dimasukkan larutan metilina biru, dititiskan larutan metilina biru. Tak kisahlah ayat kau apa dia pun. Janji cikgu faham operasinya. Maka masa yang diambil untuk warna larutan metilina biru luntur lebih lama. InsyaAllah boleh, hipotesis ni mudah aja. Okey, sampai sini boleh tak bagi tangan? Okey. Kemudiannya apa dia? Pemerhatian. So, bila pemerhatian, fokus kita hanya kepada PB. Okey, kalau cikgu suka sangat dia bagi jadual ni. Terus je letak nombor 1. Kalau pemerhatian macam ni, cikgu rasa kan, cikgu nak letak ni nombor 2. Ni nombor 3. So, yang ni akan jadi lebih lama. Yang ini nombor 4. Tengok cikgu gabung ayat. Kamu olah lah nanti. Cikgu nak kamu faham konsep saja. Masa yang diambil untuk warna larutan metilina biru luntur bagi air hujan lebih lama berbanding air longkang dan air kolam. Nampak tak? Dia ada pemerhatian ini, dia ada perkataan lebih di situ. Bila kamu dah sebut lebih, tak perlu sebut benda ni dah. Kita cerita air hujan lebih lama berbanding air longkang dan air kolam. Itulah pemerhatian yang kita nampak dalam jadual. Cikgu ulang semula. Masa yang diambil untuk warna larutan metilina biru luntur lebih bagi air hujan lebih lama berbanding air longkang dan air kolam. Okey, sampai sini boleh tak? Boleh bagi tangan? Kalau tak boleh, boleh tanya. Okey. Inference. Inference adalah memberi sebab. Mengapakah masa yang diambil untuk warna larutan metilina biru luntur lebih cepat? Okey, cuba tengok kat kepala soalan. Nampaknya tak ada idea di sini. Okey, cikgu nak kamu tahu bahawa kenapa kita buat ujian larutan ini ialah untuk mengukur tahap pencemaran air. Kalau kamu nampak je larutan metilina biru ni, maksudnya kita nak ukur tahap pencemaran air. Jangan kata cikgu tak payung ya. Jadi, lagi cepat warna biru tu luntur menandakan air tu lebih tercemar. Jadi kalau kamu tengok logik pun, air longkang, air kolam, air hujan, air longkang kot. Tengok waktu dia lebih apa ni? Masa dia lebih singkat. Maksudnya air longkang lebih tercemar. Ingat, larutan metilina biru adalah untuk mengukur tahap pencemaran air. So, jawapan dia adalah, kenapa lebih cepat Kerana air longkang, tahap pencemarannya, apa jawapannya? Lebih apa? Oi, ada orang tak? Lebih tinggi. Lebih lama. Tahap pencemaran lebih lama? Lebih tinggi. Lebih tinggi. Masa yang lebih lama, masa lebih singkat. Ingat ya, lagi cepat warna tu meluntur, lagi tinggi pencemaran air tersebut. Okey, boleh tak sampai sini? Ke tak faham? Faham kot. Faham ke tidak? Kalau faham Ada orang lain? Kalau malu bagi tangan nak tengok. Faham. Okey. Jom. Sikit lagi nak habis dah.
definisi secara operasi. Gariskan perkataan definisi secara operasi. Kurungkan perkataan selepas bagi. Buat tapak. Tapak. Ialah yang ditunjukkan oleh apabila Okey, so selepas bagi adalah tahap pencemaran air paling tinggi. Oh, teruk sangat dah rupanya tu. Tahap pencemaran air paling tinggi ialah, okey, sekarang ni kita nampak apa? Angka kan? Angka kan? So, bila angka kita akan gantikan sama ada bacaan, nilai ataupun ukuran. So, tahap pencemaran air, cikgu rasa paling sesuai adalah bacaan. Faham tak ni? Bila nampak nombor je, kita gunakan apa? Angka, bacaan, nilai. Okey. Bacaan yang ditunjukkan oleh. Okey, apa PB dia tadi? Ke atas, ke bawah. Aku sendiri pening tengok aku ke atas, ke bawah macam ni. Masa yang diambil untuk warna larutan metilina biru luntur. Ni PB. Kalau tinggi maksudnya lebih singkat. Dia nak tinggi kan? So, tinggi maksudnya lebih singkat. Mak Salim masuk dalam ni. Yang ditunjukkan oleh masa yang diambil. Short form teruk sangat ni. Masa yang diambil oleh larutan metilina biru untuk luntur lebih singkat. Tapi kau faham je kan apa yang cikgu maksudkan ni. Ya? Masa yang diambil oleh larutan metilina biru untuk luntur lebih singkat apabila, apa operasinya? Sampel air dimasukkan larutan metilina biru. Ni, sampel air lah. Sampel air dimasukkan larutan metilina biru. Ni operasi dia. Okey, sampai situ faham tak? DSO. Boleh ya? Boleh. Yang lain, tangan mana tangan? Boleh. Aku nak kau gerakkan Masuk tangan. lewat tu tak faham. Apa dia? Apa dia alien? Alien. Tu gambar alien tu Haikal. Okey. Langkah berjaga-jaga. Rujuk PUM. Mulakan dengan perkataan memastikan. Memastikan apa? Apa benda PUM-nya? Isi padu? Air. Larutan? Air lah ya? Air ya? Isi padu air yang sama. Ataupun isi padu sampel air. Isi padu sampel air yang sama. Memastikan isi padu larutan metilina biru pun kena sama juga. Gitulah. Okey, boleh faham ke Ida? Ada pengukuhan tak? Daripada petang tadi ke malam, ada pengukuhan tak? Okey, harapnya ada pengukuhan. Ya? Kenapa? Apa Ridwan? Bukan kau yang Boleh mandi tadi? cikgu. Boleh. Okey, cikgu memang boleh. Okey, jadi yang ini adalah benda yang sama. Sama je kalau kamu tengok soalan nombor ni sama sahaja. Kamu kena buat ulangan. Yang kena percaya dan yakin bila cikgu cakap practice will make you perfect, itu memang telah terbukti. Jadi kena ulang dan ulang. Ni cikgu memang sengaja menyediakan satu set lagi untuk kamu buat ulangan ya. Okey, cikgu nak cerita sikit lagi. Bahagian ini dia 20 markah. Kamu pilihlah kamu nak berapa. Biasanya takkan kamu nak 10 ke bawah. Carilah 10 markah ke atas. Cabar diri untuk bahagian ni aku nak dapat 15. Aku tak kira, aku nak cari 15 markah untuk bahagian ni. Hanya kau sahaja yang boleh setkan minda kau. Ingat, bahagian ini 20 markah. Cikgu dah payung dah. Selebihnya atas usaha engkau itu jua. Okey, ada apa-apa nak tanya? Sebelum kita menamatkan sesi GM ini, ada apa-apa nak tanya? Tak ada kan? Cikgu, Ya. Ada.
Kalau yang pemerhatian tu kan, yang larutan Materina biru tu kan. Okey. Kalau pemerhatian dia tu tak nak ambil air kolam, tak nak ambil salah satu kan cikgu buat dua, air kolam dengan air longkang. Kalau tak nak ambil satu je boleh ke? Boleh? Boleh je. Masa yang diambil untuk warna larutan Boleh, metilina biru luntur bagi air hujan lebih lama berbanding air kolam. Betul juga. Dia tak jadi satu kesalahan. Tapi macam yang cikgu ajar ni konon nak ajar detail lah kan. Tapi boleh je. Bila menunjukkan ada perkataan lebih tu. Contoh cikgu Fida. Cikgu kabur gini je. Masa yang diambil untuk warna larutan metilina biru bagi air hujan lebih lama. Full stop. Sampai situ je. Tak ada dah air longkang air kolam. Pun betul. Kenapa betul? Sebab ada perkataan lebih. Ada perkataan lebih kat situ. Okey, lagi ada apa nak tanya? Tak ada. Okey, jika tak ada, hari Isnin ini adalah hari peperiksaan kamu, perjuangan kamu. Ingat, mesti lebih baik daripada ujian satu. Ya, hari demi hari dalam kehidupan kita ini mestilah lebih baik daripada hari yang sebelumnya. Begitu juga dengan keputusan peperiksaan kita. Hanya kita sahaja yang dapat mengubah diri kita ini. Jika ada pun cikgu ini adalah sebagai pemangkin sahaja. Okey? Jadi sekian itu sahaja. Terima kasih anak-anak cikgu yang cikgu sayang. Moga kita dapat berjumpa lagi. Cikgu rasa hari Jumaat depan lah. Dalam kelas tambahan. Okey, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Alright. Terima kasih. Okay. Masak Ya, ni Haikal. Tak faham, kau buat ulang kaji. Kau buat ulang kaji. Tapi cikgu record. Nanti cikgu post. Ya? Dah nak. Ya. Terima kasih, Cikgu. Okay, bye.